بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين أفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد النبي الأمي الحبيب المحبوب العلي القدر العظيم نجاه وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وسهل أخلاقنا بالحلم واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para jemaah sekalian yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, didoakan dalam kesihatan dan keafiatan. Alhamdulillah, setiap hari Jumaat pada malam harinya kuliah tajwid dan tahsin di Masjid Istighfar. Kita mulakan dengan surah Al-Fatihah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kefahaman dan kefasihan dalam membaca Al-Quran wa ala kulli hadiniyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين Amin. Alhamdulillah, setiap hari Jumaat, setiap minggu, bulan yang pertama setiap bulan, Alhamdulillah kita berada di bulan Mac, masih lagi di bulan Rajab, di akhir bulan Rajab, di pertengahan ya, insya-Allah. Alhamdulillah, hampir-hampir selesai bulan Rajab. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala kurniakan kesihatan, terus beribadah. Kita menanam benih sebelum bertemu dengan bulan Ramadan, insya-Allah. Baik. Apa yang dijanjikan, cuma malam ini insya-Allah saya mulakan makharij al-huruf al-arabiyyah. Apa tu? Baik. Dulu saya pernah terangkan, dan kita repeat lagi, kita ulang kaji lagi sekali insya-Allah. Kita fokus kepada tempat-tempat keluar huruf-huruf Arab, mana huruf-huruf Al-Quran. Jadi antaranya kita bincang ataupun kita bedah, kita fokus kepada huruf-huruf, iaitu huruf-huruf surah Al-Fatihah insya-Allah. Baik, kita ikut urutan makharij al-huruf yang disusunkan oleh ulama. Jadi kita mula seperti biasa, mula dengan at-ta'awudz ataupun al-isti'adzah, iaitu lafaz al-isti'adzah, lafaz minta kepada Allah Subhanahu wa taala, minta perlindungan daripada Allah Subhanahu wa taala daripada godaan syaitan. Insya-Allah. Kita mula dengan surah Al-Fatihah. Kita mula dengan at-ta'awudz dahulu. Kita kupas satu persatu, iaitu hukum rongga tekak dan mulut insya-Allah. Baik. Kita mula. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ini mad, rongga. Suara yang ekstra, maknanya bunyi yang kita selalu lebihkan. Guru-guru kita selalu tegur kan, jangan panjang, jangan pendek, jangan baca a'udzubillah, kena panjangkan. Itulah huruf mad, itulah tempat keluar dari rongga tekak dan mulut, ialah huruf mad. Itu alif sebelum dia, baris atas ada, baris atas mana baris atas selepasnya alif yang kosong, baris hadapan lepasnya waw yang kosong, baris bawah lepasnya ya yang kosong. Okey. Jadi itulah fungsi keluarnya huruf mad, iaitu rongga al-jawfu. Ni
istilah makharijul huruf al-jawf. Jadi kalau kita bahaskan dalam ilmu makharijul huruf itu khas keluar tempat-tempat huruf-huruf Arab, pertama dia bincang al-jawfu. Al-jawfu tu apa? Ini dia, keluar dari rongga tekak dan mulut ialah huruf-huruf mad. Jadi bunyi kosong kalau baris depan. Sini dia. Kan? A'udzu billah, walaupun perkataan ataupun kalimat Allahul lafzul jalalah ataupun Allahu ismul azam, nama yang teragung, tetap baca panjang. Jangan bismillah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walaupun dia sunnah dah, walaupun dia bukan al-Quran, tetapi para guru-guru kita khususnya masyayikh guru-guru orang Arab ni panggil masyayikh kan. Guru-guru Arab orang ni, ulama-ulama Arab ni ataupun guru-guru Arab ni dia selalu tekankan walaupun isti'adzah ni sunnah bacaannya, tapi baca dengan betul sebab di bahasa Arab. Tapi dia tidak seperti Al-Quran, mesti baca. Kalau andai kata yang mungkin ada orang yang tak mampu baca dengan betulkan kan, mungkin terlepaslah daripada hukum yang wajib baca Quran dengan tajwid. Sebab apa? Lafaz ini kita baca dengan sunnah, hukumnya sunnah. Ulama letakkan hukumnya sunnah. Jadi bila hukum sunnah, tak semestinya baca dengan tajwid. Tetapi kita ingat, tetap ada ganjaran dia kalau kita baca seperti orang Arab yang baca betul. Selalu saya tekankan. Jadi tak apa, kita ambil manfaat daripada kupasan daripada bacaan panjang pendeknya dan huruf di dalam lafaz at-ta'awudz ni. Sangat ambil berat para ulama. Jadi a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Jadi a'udzu panjang, zu billah, jaga bi tak panjang, billahi minasyaiton. Ni dia. Bila alif sebelum dia huruf ta yang tebal, alif ikut sifat huruf ta tebal. Jadi syaitan, yang suara yang keluar ekstra tu ialah rongga kan. Tapi dia ikut sifat tebal. Tanir rajim. Sini pun dipanggil huruf rongga juga walaupun dia waqaf, rajim, matikan. Jadi kena panjang sebab ya sebelum dia baris bawah. Jadi hujung mim kita matikan. Jim. Okey, selesai. Huruf-huruf mad. Bismillah. Sama juga sini, saya lupa nak highlight kan, tak apa. Bismillah panjang. Jangan bismillahirrahmanirrahim, tak ada harakat. Bismillahirrahmanirrahim, tak ada harakat. Walaupun laju, bismillahirrahmanirrahim. Kena satu-satu juga huruf kena sebut. Bismillahirrahmanirrahim. Ingat lagi, dia panggil mad arid disukun, kita membawa datang hukum dia yang matikan. Mim tu matikan di hujung. Asalnya rahimi, 2 harakat saja, tapi kita waqafkan, kita berhentikan, kita baca panjang, boleh baca 2, boleh baca 4, boleh baca 6. Bismillahirrahmanirrahim. Saya baca 4. Jadi boleh baca 4. Sederhana. Tak panjang sangat, tak pendek sangat. Kalau panjang, Bismillahirrahmanirrahim. Kan lagi panjang lah. Maknanya lebih daripada 4, 6. Dia 2, 4, 6. Even number lah. Ingat kalau diberhentikan, kita berhentikan di hujung kalimah. Tu. Khususnya ada huruf mad, lepas tu hujungnya ada huruf. Hujungnya ada huruf. Okey, baik. Ayat pertama kita dah baca. Kita baca lagi sekali. Panjang pendek jaga. Bismillahirrahmanirrahim. 4 harakat hujung. Ayat kedua. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Salah. Kalau kasih contoh baca biasa tak apa. Tak dapat pahala baca Quran. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Apa tak ada panjang. Kalau panjang, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Allah berfirman, contohlah kan, orang baca Quran, tapi dia tak ada intonasi macam biasa, tapi dia baca dengan panjang pendek, dapat pahala Al-Quran. Tapi kalau orang tak baca, tak dapat pahala Quran. Sebab apa? Dia ibarat dia bacakan ayat Quran seperti biasa sahaja. Ni istimewa. Kalau kita baca Quran, baca Fatihah dengan betul, makna kita dapat pahala Al-Quran. Pahala yang Allah sebut, yang Rasulullah sebut lah kan, 1 huruf
10 pahala. Tu bezanya. Percakapan, kita niat nak baca Quran. Jadi kalau ada orang niat nak zikir, baca Fatihah banyak kali dengan niat zikir tapi dia baca Quran dengan betul, maknanya dapat 2 pahala. Kalau ada orang gitu kan, dia niat zikir, nak jadikan amalan baca Fatihah selalu. Daripada subuh sampai waktu duha, ada orang jadikan amalan baca Fatihah je. Ada jadikan amalan setiap Jumaat baca 7 kali, 7 kan, 7 niat dengan niat macam-macam. Tak kisah, boleh. Tapi kalau kita baca dengan betul, dapat lebih sikitlah pahalanya kan. Wallah alam. Baik. Jadi Alhamdulillahi Rabbil Alamin. 4 harakat juga kan. Terus Ar-Rahmanir Rahim. Ma panjang. Jangan ma. Itu bukan alif, nampak? Ar-Rahmanir Rahim. Kita tekan, tak nampak rongga. Rongga apa? Huruf mad apa? Ar-Rahman. Dia mad dah biasa, tapi dia suara tu dia naturally kita keluar. Suara yang tambahan lah. Maknanya mad ni kan suara yang tambah, memanjangkan. Tu maknanya mad. Memanjangkan suara keluar daripada rongga, tekak dengan mulut. Maknanya Ar-Rahmanir Rahim. Secara semula jadi. Okay, terus. Maliki Yawmiddin. Sama juga 4 harakat belakang. Ma, jangan lupa ada alif kecil. Ain alif kecil. Ma alif kecil. Terus, yang nampak alif yang hakikat alifnya, bukan alif kecil, mana alif normal, jaga. Ayat kelima. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kenapa saya nampakkan tak perlu nak nasta'in gitu kan? Nasta'in. Nampakkan nun kita tu, ujung lidah kita tu baca kena kat tempat langit-langit yang hampir dengan gigi gusi depan gigi gunting. Hampir lah, tapi dia tak hampir sangat. Nanti kita terangkan huruf nun kedudukan ni kat mana. Sekarang ni kita fokus apa? Fokus alif, huruf-huruf mad dan waw dan ya yang huruf-huruf mad. Digelarkan alif yang huruf mad ya. Ingat lagi, dia ada alif yang menerima baris, yang alif yang tidak terima baris. Yang ini ialah alif yang tidak terima baris, dan waw yang tidak terima baris, ya yang tidak terima baris. Itu sebab dipanggil ada kategori alif dan waw ya maddiyah sifat dia. Yang sifat dia ada bunyi rongga. Kan? Okey, baik. Terus ihdinas sirah. Tak panjang, jangan Alhamdulillah tak ada orang baca panjang. Ihdinas siratal mustaqim. Nampak? Mad iqim. Ada yang panjang tu ikut sifat qaf. Mustaqim. Lagi sekali, ihdinas sirah. Nampak? Kalau tipis, ihdinas salah. Ihdinas sirah. Ra panjang. Sebab alif ikut sifat ra. Jadi panjang lah. Jadi ihdinas siratal mustaqim. Panjang juga. Siratal ladzi. Sini lupa nak highlight kalau merah ni. Siratal ladzi. Panjang ya. Zal ya mati bawah dia sebelum maaf. Huruf ya sebelum dia tanda baris bawah. Maaf. Ya kosong sebelum dia baris bawah. Mana baris bawah lepas dia ya kosong. Mana panjanglah. Sama alamina, rahimi kan, kalau kita baca terus hidupkan belakangnya, tapi sama hukum dia. Jadi siratal ladzina an'amta alaihim. Berhenti sini untuk pernafasan. Siratal ladzina an'amta alaihim. Ambil nafas. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Dot antara yang paling panjang dalam Al-Quran kalau nampak mana-mana. Dallin, haqqah, al-haqqah, saffati saffa kan? Saffati saffa. Ayat itulah, ataupun la wala tuhaddu kan? Banyak lagi. Wa wajadaka dhallan. Surah Duha. Banyak contoh-contohnya. Ini semua makna alif, lepas tu ada gelombang, ada wave, macam kening lah kita ibaratkan. Ataupun ada yang mengatakan macam pedang Rasulullah. Allah alam. Ni seni penulisan. Ada yang menggelarkan macam tu. Lepas tu jumpa
sabdu, W, bahasa Arab panggil musyaddad ataupun tasydid ataupun syaddah, kan. Syaddahkan, tu maksud orang Arab cakap. Syaddahkan, tahankan. Walad, tahan juga. Walad dallin. Sama juga. Alhamdulillah, saya ada yang mungkin ada pertanyaan daripada para jemaah. Ustaz, selalu saya yakin ada yang bukan pertikaikan, makna perasan, ada sebagian ada yang baca Bismillahirrahmanirrahim, lepas tu nanti Alhamdulillahirabbilalamin, contoh, sampailah ihdinas siratal mustaqim صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Dia panjang sangat belakang tu. Kalau urutan dia sama daripada awal ayat Bismillah, Bismillahirrahmanirrahim, 6 harakat kan? Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Contoh. 6. Kita shortcutkan sini. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Betul. Itu cara yang betul. Tapi kalau ada orang baca sekejap 2. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. 4. Lepas tu dia akhir ayat yang terakhir dia baca waladdallin. Okey, baik. Ulama menerangkan dia tidak ada tawazun ataupun dia panggil dalam bahasa tajwid, bahasa term tajwid, dia panggil tarakhi. Tarakhi ni tidak seimbang. Bila tak seimbang, tidak digalakkan membacanya. Ulama sebab apa? Mencontohi Rasulullah baca. Ni kenapa dia kasihkan term yang kasih term tajwid macam-macam dalam ilmu tajwid. Kenapa Rasulullah baca satu persatu, harf. Maknanya mereka ijtihad. Ini namanya ijtihad dalam pembacaan Quran pun ada ijtihad sebenarnya ya. Mana mereka menganggap kalau Rasulullah baca 2 harakat, baca 2 harakat. Rasulullah baca 4 harakat, 6 harakat, 6 harakat. Itu yang sampai kepada kita. Tersebut jadi hukum 2, 4, 6. Tengok macam mana, lihat kita baca pergerakan kita tu macam mana. Itu namanya harakat. Harakat ni bukan untuk harakat panjang pendek saja ya. Harakat makna kita punya gerakan bacaan kita. Bila baca cepat, kita baca cepat, harakat dia macam ni. Bismillahirrahmanirrahim. 2. Kalau kita baca slow, Bismillahirrahmanirrahim. Tu slow. Kalau panjang kan, slow. Bismillahirrahmanirrahim. Tu slow. Kalau cepat kan, gerakan cepat. Bismillahirrahmanirrahim. Kan? Cepat sikit. Cepat lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Tu 6 tu. Kalau cepat kan, Bismillahirrahmanirrahim. 2. Bismillahirrahmanirrahim. 4. Bismillahirrahmanirrahim. 6. Jadi daripada ayat yang pertama sampai selesai ayat yang ke-7, bacalah sama. Bila baca 2, kita baca 2. Baca 4, kita baca 4. Baca 6, kita baca 6. Ya, insya-Allah. Itulah panduan saya kongsikan, insya-Allah. Baik, kita terus. Kupasan huruf halq. Huruf halq. Huruf apa? Huruf ditekak. Pangkal tekak, tengah tekak, hujung tekak. Dia panggil aqsal halq, wasatal halq, wasatul haq. Wasatul haq. Kalau kita belajar, mana kita Arab senanglah wasat, ataupun pertama aqsal halq, aqsa al halq, wasat al halq, senang, dan adna al halq bagi mereka yang nak mencuburilah bahasa Arab ya. Saya sambil terangkan. Baik, jadi pertama apa? Hamzah a, bawah hamzah a, hamzah bunyi huruf, gelaran huruf hamzah apa? Bunyi hamzah a. Jadi kalau kita sebut hamzah di atas a,
Ataupun kita sebut alif di atas A. Bila alif menerima baris, dia panggil hamzah. Tu. Kalau tak terima baris, mana huruf mat tadi kita dah bincang. Okay? Ni ringkasan lah. Maknanya kita kesimpulannya lah. InsyaAllah. Dia hamzah di atas A. Ha di atas ha. Ha panjangan. Ha di atas ha. Macam itu caranya. Ain di atas A. Ha di atas ha. Jangan panjang. Bila berbaris. Ghain di atas gha, kha di atas kha. Itu dia, bunyi dia. Ditekak kita fokus. Jadi permulaan a'udzu billahi, mesti dengar hi. Jangan a'udzu billahi minasyaitonir rajim, itu matikan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Itu caranya, okey. Bismillahirrahmanirrahim. Bunyi apa? Bezakan ha dengan ha. Jadi saya highlightkan para jemaah fokus dengarkan. Ayat kedua, hamzah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ha, hi, jaga. Ini tempat-tempat yang kena perhatikan. Terus hamzah wasal, ingat hamzah wasal mesti bunyi hamzah ya. Tulisan dia macam ni. Gelaran dia hamzah wasal, kenapa? Ada kepala sad. Tu saya gelarkan macam bentuk gini kan. Jadi ar-rahman, nafas lebih, sifat ha, bernafas. Ar-rahmani, lagi sekali, ar-rahmanir-rahim, sama juga. Tak ada, ayat keempat tidak ada, jadi kita tak bacalah. Kita terus lompat kepada ayat 5, bunyi hamzah. Ini hamzah qata' dia panggil. Qata'ain. Qata'. Jadi itu tadi hamzah wasal. Ada macam kepala sad. Ini hamzah qata'. Hamzah dia tu kita nampak kepala ain. Ni dia. Dia ambil sempena kepala ain. Letakkan ke atas ataupun di bawah alif. Jadi saya bacakan. Iyyaka bawah. Pangkal. Permulaan lah kan. Kalau dia punya bahasa dia. Iyyaka jangan jangan tekan sangat. Memang batang lidah. Kalau bahasa Arab panggil mizmar. Mizmar ni seruling. Mizmar ialah seruling lidah panggil. Kalau kita terjemahkan batang lidah lah, senang kan, ada batang kan, macam ada satu tempat sangkut kalau tekak tu, tempat halqum kita tu ada. Kalau bahasa saintifik dia apologis tu dia. Jadi iyyaka di ibarat macam gini. Wallah alam, ini ada yang Syekh tunjukkan. Ini kita punya tekak. Ini ibarat kita punya lidah lah ni. Dia macam dia macam sempitkan sikit kat tengah-tengah tekak itu. Iyyaka ain. Itu fungsi ain. Jadi kalau tidak baca ain macam tu, dia tak bunyi nak. Macam tertahan nak. Tu dah bunyi hamzah. Beza kan? Jadi iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Selesai. Huruf ain. Ayat ke-6. Hamzah baris bawah. Ni kenapa baris bawah, yang ini atas. Ni saya pernah kupaskan, jadi kita ringkaskan. Kita dah biasa baca mesti baris bawah. Sebab dal baris bawah, itu sebab dia. Jadi ihdinas siratal mustaqim. Hamzah dengan ha, jaga. Hamzah dengan ha. Bunyi macam huruf lepas tu ha. Sama tempat. Tu dia. Okey. Terus siratal ladzina an'amta alaihim. Sini perhatikan, selalu orang suka baca ain ataupun dia baca hamzah terus. Siratal ladzina an'amta alaihim, semua baca hamzah pun tak boleh, dia baca ain semua pun tak boleh. Kena perhatikan, yang first punya baca hamzah. Apa yang first? Yang ini. Perkataan bahasa Arab an'amta, dulu. Siratal ladzina an'amta alaihim. Berhenti saja. Bagi orang yang baru nak start ataupun biasa baca, berhenti. Ambil nafas. Huruf gha baru ada. Gha satu saja dalam Quran kan? Dalam Fatihah, Quran pula. Fatihah. Ghairil mau. Dia ada lepaskan suara tu. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Itu dia lah huruf-huruf halq. Kupasan seterusnya.
pangkal lidah. Lidah pula. Dia ada al-jawf, rongga, tekak dengan mulut. Al-halq, kerongkong ataupun tekak. Kita tadi dah bahaskan 6 huruf tadi. Sekarang al-lisan ada dalam 15 tempat. Ada cakap 17, ada 15 lah. 15. Jadi tempat dia ni, pangkal lidah dulu. First, qaf. Satu saja dalam ayat yang ke-6. Ihdinas siratal mustaqim. Qa, qi, qu. Contoh. Perhatikan. Saya bacakan lagi sekali. Ihdinas siratal mustaqim. Qi. Pangkal. Paling pangkal. Lepas tu dia tepat kena yang langit-langit lembut. Para ulama cakap lahmi. Kalau ini azmi dia panggil yang ini. Agak keras. Azmi ni tulang. Tapi tak kata tulang. Mana yang keras lah. Yang lembut lahmi. Lembut ni ada kulit. Ibarat macam tu. Jadi yang belakang ni kulit kan. Maknanya yang lembut. Itu saya terjemahkan maknanya lembut. Yang ini keras. Jadi qaf ni tempat yang lembut lebih. Ke dalam. Naik pangkal. Pangkal lidah naik. Qa. Qi. Tetap walaupun turun. Lidah ni turun. Qi. Tetap dengar. Kita rasa penuh lidah kita kat pangkal. Itulah fungsi qaf. Dan fungsi kaf. Maliki yaumiddin. Jangan baca, saya ingatkan. Maliki yau. Ki. Kuat sangat. Tak. Tak ada nafas. Cuma matikan hujung aja. Alam nashrah laka sadrak. Ada sikit. Yang ini tidak. Maliki. Biasa je. Letakkan huruf macam biasa. Maliki yaumiddin. Contoh. Ayat kelima. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Perhatikan betul-betul kaf. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kat pendek ya, tak ada panjang, maknanya tak ada ekstra suara. Iyyaka, tak ada. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Inilah contoh pangkal lidah. Dan qaf di belakang, hampir penghabisan kaf depan sedikit, nak hampir ke tengah. Masih lagi lingkungan lidah, di tengah lidah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Jim. Satu aja perkataan tu, jim. Ji. Ingat ji, huruf ji ataupun ja. J. Ingat itu. Bahasa kita tidak ada, bahasa Quran tak ada jim, tak ada. Ji, ingat. Saya selalu latihkan. Di mana tempatnya? Di tengah-tengah. Jim nampak sini. Hampir dekat tempat ujung tapi dekat tengah-tengah. Ni ulama fokuskan. Shin, syaitan. Perkataan syaitan. Minasyai. Kenapa ya? Ya, bila mati dia ibarat bunyi kosong. Matikan. Syai. Dia rasa juga kalau kita sebut tu. Tapi bila kita turun, kita sebut matikan, kita akan cepat-cepat turun secara fitrah. Minasyai. Dia ada kosong, ruang kosong sini. Minasyai, bukan ruang kosong. Maknanya sini dia ada kelembutan sebab dia ada sifat lin. Ada kosong, bunyi kosong lah. Jadi ya ni ada expression panjang sikit, tapi kalau kita sebut kena rasakan. Ya atau ya, kena rasa. Ya, ai, iya. Ni contoh. Sini dalam Fatihah tidak ada jim dan tidak ada shin. Surah Fatihah. Jadi kita fokus mana? Huruf ya saja. Ni sifat dia. Okay? Contoh ayat 4. Maliki yau. Ya. Ya kan? Dia macam ringan. Maliki yaumiddin. Baru nampak matikan. Ada sabdu, ada dua huruf. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Tapi bila yang iya mati, sebelum dia atas, dari sifat dia lain sikit. Walaupun dia huruf ya. Minasyai. Sebab apa? Kita dah sebut ya yang ibarat ya mati tu, bunyi syai, tapi dia ada kosong, bunyi kosong. Bunyi rongga. Wallahu alam. Lin ni, sifat lin ni dalam bahasa Arab, dalam sifat ya kalau mati, dia ada sifat rongga. Tapi kalau dia ya mati, ada ya, contoh sini, ini asalnya ya mati, ada sabdu, tapi dia ada kedengaran, sebab apa? Bunyi yang second punya. Itu sebab dia bunyi ya betul-betul. Kalau sini dia berlainan sikit. Minasyai ataupun Quraisyin kan? Qurai. Kalau kita matikan Quraisyin, senang. Qurai. Jadi itulah sifat lin. Sifat ada bunyi kosong. Suara kosong. Wallahu alam. Okay. Dan sama juga ayat yang ke-7. Siratal ladzina an'amta alaihim. Itu dia. Huruf lin. Sifat lin. Ya mati.
sama juga. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Selesai kupasan huruf ya di tengah-tengah lidah, ya, lidah, jim dengan shin di dalam at-ta'awudz. Kita terus kepada sepanjang lidah. Inilah antara yang susah antara kita, kan? Ingat lagi, naik semua ghairil maghdubi alaihim walad. Penuhkan lidah. Walad. Kalau saya ditegur oleh guru-guru saya, baik guru alhamdulillah di Singapura, baik di Arab, disuruh pilih antara kanan atau kiri. Kan saya pernah beritahu, tapi tidak salah kita naik semuanya. Ini pendapat Syekh Aiman Sweet. Nah, saya sebutlah nama Syekh. Sebab apa dia cakap? Memang itu pun boleh. Mana dia pilih antara kanan ataupun kiri, au ma'an. Nah, tu wallahu alam dari segi bahasa lah. Kalau dia panggil dua-dua. Ghairil maghdubi alaihim walad. Sebab apa? Secara fitrah mesti kita naik dua-dua. Cuma kita fokus tekanan kat mana kita pilih. Kanan ataupun kiri. Betul lah guru-guru kita cakap kan. Kanan, sebelah kanan ataupun kiri. Contoh kan. Tapi kita naik penuh kan pun baik juga. Ghairil maghdu kan. Sama je, tak ada beza pun. Saya rasalah. Saya punya, bila saya lihat guru orang-orang Arab sebut ni, ghairil maghdu, di belakang. Fokus yang color purple ni. Jangan depan untuk touch and go lah macam gitu. Touch untuk kita sentuh saja. Memang lams dia panggil. Al-lams tempat sini kalau kuning. Tapi kalau betul-betul daghat, ada tekanan dalam bahasa Arab. Daghat ni tekanan. Al-lams ni sentuh saja. Jadi memang naik semua. Macam huruf lam kat sini, nanti kita bahaskan lam. Ghairil maghdubi alaihim, tapi jangan fokus depan. Ghairil maghdudu, itu dah dal. Itu sebab ini huruf dot dengan dal dia macam dekat. Ulama selalu ada sebahagian ulama dal dengan dot ni dekat sebab memang dia akan boleh kena. Tapi jangan kena kat gigi. Kalau dekat gigi dengan gusi sini, yang saya highlight ni, saya tunjukkan ni, itu dal. Ghairil maghdudu, depan du. Tebalkan huruf dal tidak ada dalam bahasa Arab. Yang betulnya dot kat sini. Kiri ataupun ke kanan. Ghairil maghdubi alaihim. Itu sebab dia bunyi ke dalam. Bunyi ke dalam kan. Kita macam ibarat gini. Syekh tu tunjuk, Syekh Aiman Sweet tunjuk macam gini. Kan? Contoh macam mana saya tunjuk gini. Kan? Dia apa? Dia tekanan. Ghairil maghdubi. Kan? Kalau kita matikan lagi nampak. Maghdubi alaihim walad. Kan dia macam yang belakang tu, yang sini yang lagi depan ni rasa saja. Ibarat macam itulah wallah. Kalau kita main ini pun gitu kan, dia ada macam tekanan suara tu kan. Tu itu dia istitalah. Dalam bahasa Arab panggil istitalah ni talabutul, meminta suara yang lebih panjang sikit. Tu ada tekanan. Wallahu alam. Dah macam ilmu fizik pula. Saya tak ada pengetahuan ilmu fizik, tapi macam itulah orang-orang Arab yang bahaskan pun itu sebenarnya suara dot yang macam itu, ada tekanan. Ghairil maghdu, kalau bagi depan atas bawah senang. Du macam gitu je kita mendengarkan. Tapi bila matikan ghairil maghdubi alaihim walad, itu yang mereka nak. Ada bukan kat hidung tak ada. Suara kat sini. Keluar suara kat sini. Ghairil maghdubi alaihim walad. Kita fokus suara kita. Ni Allah ciptakan suara kita. Itulah huruf dad dalam surah Fatihah. Kita pergi jaju sikit. Biasa huruf lam kan? Ini tempat lams dan tempat memang tekan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillah. Nampak? Syekh kalau nak nampak lam betul tipis, dia suruh gitu. Bismillah, mil. Tu nampak. Dia suruh gini, mil. Jadi untuk latihan. Sebab apa? Betul-betul tegak sini nampak. Nak kena hampir kena dengan gigi gunting kita. Tapi semua huruf lam macam tu. Tipiskan. Alhamdulillahi rabbil alamin. Tak ada. Maliki yaum. Tu latihan dia. Maliki yaum, bari bawah. Maliki yaumiddin.
Ayat 6, ihdinas siratal mustaqim. Terus siratal, jaga. Sini ini 1 2. Mana ihdinas siratal, ta tebal, lam tipis, jaga. Tal, kan? Siratal. Kalau siratul, salah. Siratul ladzi, tidak ada. Siratal ladzi, la. Siratal la. Siratal ladzi. Satu-satu. Siratal ladzina an'amta alaihim, ala, la tipis. Ghairil maghdubi alaihim. Satu-satu tak apa. Wala tipis, wala dallin. Nampak? Lam tipis, dot tebal. Alhamdulillah, lam dengan dot dia dekat. Jadi yang kat belakang, terus kita sebut cepat-cepat sebut lam tapi tipis. Ini caranya. Walad, ambil perkataan walad dal, walad do, nampak tekanan dia. Walad dallin. Ini contohlah. InsyaAllah. Kita terus kepada huruf nun. Lepas lam, huruf nun. Ni urutan dia, lidah. Dekat lam dengan nun, dekat al, an. Senang aja. Minasyaitan, kena dengarkan. Minasyaitani, kena bunyi dari bawah, ingat. Sama juga bismillahirrahmanirrahim. Jangan bismillahirrahmanirrahim. Rahman ni rahim, matikan. Syaitan ni rajim, matikan, tidak boleh. Dari bawah. Minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Bunyi nun baru belakang dia. Ada dengung sikit saja, tak banyak. Jangan banyakkan. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salah. Tidak ada sabdu. Kan? Ar-Rahmanir-Rahim. Cuma nun. Maliki yawmiddin. Nun. Iyaka kan? Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Nun belakang. Okey, jaga. Huruf ra antara penting juga, tebal. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Saya lambatkan sikit. Nir, nampak naik kat hujung. Hampir dengan gusi ini, gigi gusi kita lah, gigi kita tu gusi. Bismillahirrahmanirrahim. Ini contoh saya menampakkan saya punya bibir. Alhamdulillahi rabbil alamin. Rabbi, bi tipis. Ar-Rahmanir-Rahim. Ayat 6. Ihdinas siratal mustaqim. Terus siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim. Tak apa, stop sini. Saya nak beritahu ra tipis. Ghairi. Turun sikit. Ghairi, ni pangkal lidah naik, ra tebal. Jadi semua tebal kecuali ghairi, tipis. Ghairi. Jangan re. Ri. Siratal ladzina an'amta alaihim. Siratal ladzina an'amta alaihim. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Contoh rah tipis. Terus kepada huruf ta. A'udzu billahi minasyaitan. Tebal. Kena gigi sikit. Ta secara fitrah. A'udzu billahi minasyaitanir rajim. Terus ayat apa? Ayat kedua. Kita lompatlah. Sebab tak ada huruf yang huruf dal dengan ta, dal dengan ta. Alhamdu, du, da, du. Jangan janganlah macam nak betul-betul alhamdu, du. Tak perlu. Biasa je. Alhamdu, da, du. Kalau da lah kan, tapi da huruf dal itu sebenarnya huruf dal. Jadi alhamdulillahi rabbil alamin. Ayat 4. Maliki yaumiddin. Mid, nampak gigi, bukan kena hujung. Mana kena gigi sini. Mid,
Mid din. Orang kita suka macam lam. Mid. Langit-langit. Gigi tak kena. Yang perhatikan dal dal Arab. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nasta'in. Tak perlu nasta'in. Tak ada nafas. Ta baris-baris tidak ada nafas. Nasta'in salah. Nasta'in. Biasa je huruf ta. Ti. Macam ti lah. Tati. Jadi huruf dal kalau nak perhatikan, nak praktis, nak latihan, ta, da. Sama tempat. Ta. 3 huruf. Terus ihdinas siratal mustaqim. Ta tebal. Jaga. Siratal ladzina an'amta alaihim. Siratal ladzina an'amta alaihim. Jangan an'amta alaihim. Ta alaihim tak ada. Tak ada nafas. An'amta alaihim. Biasa saja. Jangan nampakkan banyak sangat lah dia punya pernafasan. Okey. Selesai. Semua masih lidah lagi Ta, da, ta. Dan seterusnya dha, sad, sin, zai. Huruf Al-Fatihah tidak ada zai. Alhamdulillah. Kita fokus apa? Bis. Ni. Bis, sin. Ada nafas. Siulan. Bis. Bismillahirrahmanirrahim. Kenapa banyak sangat gitu Ustaz? Untuk latihan. Kalau kita baca biasa je. Bismillah. Jangan bismillah kuatkan betul-betul. Tak. Mana itu untuk latihan, untuk kenalkan. Jadi saya kuatkan. Okey, terus pada ayat 5, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Tipis. Gigitkan. Ni nampak ni gigit. Confirm gigit. Tebal pun kena gigit. Ihdinas, nampak? Gigit juga, tapi bunyi bawah. Tebal. Ihdinas sira. Naik sini pangkal lidah. Ihdinas siratal mustaqim. Ini selalu kena jaga ayat 6 ni. Ihdinas siratal mustaqim. Ada orang baca macam tu. Jaga-jagalah huruf sad, huruf ta, huruf sin. Tak tadi kita dah bahaskan, dijaga. Terus sirat. Siratal ladzina an'amta alaihim. Jadi fokuslah sad, sa, si, su, sa, si, su. Tidak ada zai. Kalau siapa baca zai di sini salah. Siratal ladzi, salah. Siratal ladzi, dzal. Ini huruf dzal. Sahaji. Dalam Fatihah satu je huruf dzal. Tidak ada huruf dha, tidak ada huruf dzal. Huruf tha, sorry. Tha tak ada. Okey, jadi fokus huruf dzal aja di Fatihah. Siratal ladzi, nampak kena hujung lidah, hujung gi. Siratal ladzina an'amta alaihim. Dan satu a'udzu, jangan lupa zal juga. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul a'udzu birabbil falaq, sama juga. Jadi itulah sikit pengkongsian huruf dha, zal, tha. Terus waw. Maliki yaumiddin. Yaw. Antara bibir dengan atas muncung. Yaw. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Dia tak boleh rapat. Tak boleh rapat. Kalau rapat salah. Dia memang antara itulah ada ruang kosong. Kalau matikan Maliki kan dia kosong. Maliki yaumiddin, itu dia, matikan dia. Baris atas senang. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ayat 7, ghairil maghdubi alaihim wa mim mati, rapatkan. Alaihim waladdallin. Itulah contoh huruf waw. Ini urutan dia. Lepas waw ada fa. Dalam Fatihah tidak ada huruf fa. Jangan risau. Fa antara gigi dengan bawah. Fa, af. Saya tak letakkan di sini. Kita terus kepada huruf ba. A'udzu billah. Bi. Billahi minasyaitonir rajim. Ba ni dengan mim sama je. Tak ada beza. Bezanya mim ada keluar di hidung. Jadi perhatikan betul-betul. Bismillahirrahmanirrahim. Nampak? Bantu hidung. Dia tak boleh alham.
Al-hab. Saya matikan tak ada bunyi, bukan ba lah, tapi dia rapat tanpa hidung. Al-hab. Nampak kan? Dia macam ba. Macam pi pun ada. Al-hab kan? Dia sama tempat. Jadi hati-hatilah. Tapi alhamdulillah tidak, orang kita tak biasa. Orang kita lah banyak dengung sebenarnya. Orang kita banyak bunyi kat dengung. Tapi sebenarnya kita tak perhatikan mim ni senang, antara huruf yang senang. Jadi alham secara ilmu je lah, secara akademik saya bahaskan, mim dengan bah hati-hati. Contoh orang baca slow, baca macam tak perasan. Bismillahirrahmanirrahim. Tu. Macam ba kan? Ba yang tak berqalqalah. Tu dia. Bila bah tak berqalqalah macam pi kalau kita perasan. Kan? Macam pi. Wallah alam. Kan? Alhamdulillahi rabbil alamin. Bi. Bi kan kasar sikit. Kalau pi salah lah. Mana ada rabbi, tak ada. Pi dari nafas, salah. Kan? Rabbi. Biasa je. Agak garang sikit bunyi ba tu lah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Belakang tu jaga. Maliki yaumiddin. Jangan terus ikut panjang salah. Orang kadang suka gitu. Salah. Jadi Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم. Tu banyak mim kan? Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Sadaqallahul azim. Sampai sini perkongsiannya, saya rasa sampai sini je. Jadi inilah panggil tempat-tempat kita fokuskan huruf-huruf Arab dalam Al-Fatihah, surah Al-Fatihah. Mudah-mudahan manfaat. Kita baca daripada awal, mudah-mudahan kita tidak lupa. Kita baca, sama-sama baca dengan saya. 1, 2, 3, mula. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Nafas. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. ambil nafas. غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin. Sampai sini mudah-mudahan manfaat. Kita mohon pada Allah Subhanahu Wa Taala, mudah-mudahan kita dapat baca Quran, baca surah Al-Fatihah dengan konsisten. Kita mohon pada Allah Subhanahu Wa Taala istiqamah dalam bacaan surah Al-Fatihah dengan baik. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala terima ibadah kita, ibadah khususnya beribadah baca Al-Quran dan salat kita insya-Allah. Jadi wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.